لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرضاء الله تعالى الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah insyaAllah kita sambung lagi pada malam ni giliran kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 103 Rumi perenggan nombor 2 bawah. Ha? Ha? 102. Thalathul lam taslam sudah. Ha? Cuba tengok. Takut dia punya tak sama. Habis ini yang itu terus sambung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah alaihi wa alihi wasallam thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah al-hasadu wadh-dhannu wat-tiyaratu ala أنبئكم بالمخرج منها إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermula 3 perkara. Tiada sejauh padanya daripada 3 perkara oleh umat ini ataupun oleh ini umat. Mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini tiada sejahtera, yakni tidak selamat, tidak aman, tidak sentosa daripada 3 perkara ini. Mana dia? Yang pertama, dengki. Banyak di kalangan kita, khususnya orang Melayu ni bersifat dengki, yakni di dalam hati kita selalu menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang lain. Walhal mereka itu tidak menyalahgunakan nikmat itu daripada apa yang diperintah oleh Allah. Tapi kita sakit hati, kita tak senang, kita resah, kita gelisah apabila melihat ada nikmat duduk pada orang lain, sehingga mencita-cita supaya hilang nikmat tu. Kalau orang yang sihat, kita mencita-citakan mudah-mudahan dia sakit. Kalau orang tu kaya, kita mencita-citakan mudah-mudahan dia miskin. Kalau dia bahagia, kita mencita-cita supaya keluarga dia porak-poranda dan sebagainya. Itu makna dengki.
Cuba kita semak, selidik dalam hati kita, ada tak penyakit ni? Jadi dengki ni penyakit hati, dia bukan penyakit zahir. Dia tak boleh lihat dengan mata kasar. Tak boleh tengok orang tu dengki, tak boleh tengok, sebab dengki ni sifat hati. Menginginkan hilang nikmat, sama ada nikmat yang bangsa akhirat ataupun nikmat yang bangsa dunia ada pada seseorang. Kemudian yang suka curiga, suka curiga, suka sangka jahat. Kita tidak suka nak bersangka baik, tapi kita suka nak bersangka-sangka jahat. Yang ketiga, bercanding. Yang adakah tiada aku khabarkan apa bercanding? Macam orang dulu-dulu kata, kalau kita nak keluar rumah, tiba-tiba depan pintu pagar kita ada biawak melintah, jadi batalkan kita punya musafir, patah balik. Nanti jadi musibah. Kalau teruskan nanti ada bala. Itu namanya bercanding, nama dia. Itu percayaan khurafat. Jadi yang adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Yakni Nabi kata, adakah kau tak nak, adakah kau tak mahu aku nak bagi tahu cara nak menyelamatkan daripada 3 perkara tadi. Bersembah sahabat, khabarkan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kata, makna kami nak tahu bagaimana cara nak menyelamatkan daripada 3 perkara dengki, jahat sangka dan bercanding tadi. Bersabda beliau, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahan, maknanya jangan kau tunaikan, yakni artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu, dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya, yang dituntut oleh sangka jahat tadi. Seseorang dengan sangka jahat tu, kita mula merenggangkan perhubungan kita dengan adik-beradik kita contoh. Maka jangan turut kan, jangan diikut kan. Oleh kerana kita bersangka-sangka jahat, kita tak bertegur siapa dah. Mana kalau nak ikutkan sangka jahat tu, kita tidak akan bertegur siapa. Maka jangan ikutkan, bertegur siapalah. Jangan dituntut, jangan diturunkan sangka jahat. Apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui, yakni artinya jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki. Jadi dengki ni jenis penyakit. Dia ada petandanya, ada alamatnya, ada sebabnya. Sama macam penyakit kita, anggota kita yang zahir, lemah jantung, darah tinggi dan sebagainya, ada punca, ada sebab. Tanda-tanda lemah jantung bagaimana? Tanda-tanda gout macam mana? Tanda-tanda peparu berair macam mana? Jadi ada alamat, ada petanda dia. Maka dengki ni pun kita kena tahu juga, kita kena kenal juga. Nak tahu, nak semak, nak cek, nak check up diri kita, hati kita daripada penyakit dengki ni, tak lain dan tak bukan dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar. Dengki ni apa? Menginginkan dalam hati kita ada keinginan supaya nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Itulah dia namanya penyakit dengki. Kalau orang tu ada jawatan, contohnya kita menginginkan supaya hilang jawatan dia, padahal seseorang itu tidak menyalahgunakan jawatan tadi. Adapun kalau dia menyalahgunakan jawatan tu, dia menzalimi orang dengan jawatan dia, dia menipu, dia membohong dan sebagainya, dia mengambil kesempatan dengan jawatan yang dia ada, maka itu harus hukumnya kita berdengki. Mudah-mudahan ditukarlah orang lain, mudah-mudahan diturunkanlah pangkat dan jawatannya. Itu nama dengki juga, tapi hukumnya harus tidak berdosa. Sebab apa? Kita itu bukan sebab jawatan, dengki kita itu sebab
maksiat yang digunakan dengan jawatan tadi tu. Jadi apabila seorang tu bertaubat daripada penyalahgunaan kuasa dan jawatan tadi, maka perasaan dengki tadi tu pun hilang daripada hati kita. Itu tanda-tanda dengki yang benar. Kalau orang tu dah bertaubat, dah bersifat adil, sudah tidak menyalahgunakan pangkat dan jawatannya, tapi masih lagi dalam hati kita mengharapkan supaya hilang jawatannya, itu namanya dengki yang haram. Itu menunjukkan kita tidak suka dia memiliki pangkat tu. Bukan kita tak suka penyalahgunaan pangkat tu, kita tak suka pangkat tu ada pada diri dia. Itu menunjukkan dengki yang hukumnya haram dan menghapuskan pahala ibadat kita. Maka jangan engkau kerjakan dia. Dan apabila bercanding engkau, maka lalu olehmu, jalan terus. Jangan bercanding. Bila nengok apa tak kira apa binatang melintah. Lalu je, teruskan perjalanan kita. Sebab kita yakin, kita beriman tidak berlaku sesuatu musibah melainkan dengan kehendaknya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Bukan binatang tu yang mendatangkan kecelakaan, tidak. Yang mendatangkan bala itu adalah Allah. Jangan kita beriktikad bahawasanya binatang tu, haiwan tu ataupun makhluk yang melintah depan kita tadi tu yang akan membawa bala, yang membawa bala, bukan. Teruskan perjalanan. Maka lalu olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali. Jangan kau patah balik. Jangan kau patah balik rumah balik. Tak jadilah musafir. Sebab pun depan tu tadi ada ular sawa melintah. Ni patah baliklah. Tak berani nak teruskan perjalanan, takut ada bala kat depan tu, sui. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Jahiliyah mana orang yang pada masa tidak adanya Rasul, mereka membuat sesuatu mengikut akal yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Tapi sejahil-jahil puak-puak jahiliyah dulu, berat lagi, teruk lagi jahiliyah zaman moden ni. Jahiliyah ni lagi berat lagi daripada jahiliyah dulu. Jadi mereka dulu tak tahu hukum hakam kerana tidak adanya Rasul, tidak adanya alim ulama. Orang sekarang tak tahu hukum hakam halal haram, tak tahu fiqh, tak tahu tauhid, tak tahu tasawuf, tak tahu Quran, sebab tak nak pergi belajar, bukan dengan sebab tak ada yang menyampaikan ilmu. Sebab tu jahil sekarang lebih hina daripada jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu syurga tempatnya, jahiliyah sekarang neraka tempat. Jahiliyah dulu ahli fatrah. Qaul yang muktamadnya mereka ahli syurga, sebab mereka tak tahu halal haram. Siapa yang menceritakan tentang halal dan haram pada mereka? Rasul pun tak ada. Mana dia nak tahu minum arak tu haram, berzina tu haram, sembah berhala haram? Mana dia nak tahu? Siapa yang nak ceritakan dengan dia? Syariat Nabi yang sebelum tak sampai kepada dia. Pada waktu tu pun tak diturunkan Rasul. Nampaklah. Sebab itulah qaul yang muktamad, jahiliyah dulu ahli syurga. Jahiliyah sekarang neraka. Tak tahu semayang sebab tak nak belajar. Akidah sesat sebab tak nak belajar. Bacaan Quran salah sebab tak nak belajar. Hati kotor sebab tak nak belajar. Kita sampai tak larat nak mengaji, punya penuh jadual kat surau. Punya penuh jadual kat surau, sampai tak larat nak mengaji, lah semua kelas kita tak datang. Dia kata hari Isnin pun sedap kuliah, hari Selasa pun sedap kuliah, hari Rabu pun sedap kuliah, Khamis pun sedap kuliah. Kuliah sedap-sedap ni. Ustaz yang ni pergi, yang ni berasa ustaz yang ni. Jadi aku ambil keputusan tak pergi semua. Duduk tengok TV kat rumah, ataupun duduk sembang kedai kopi sementara nak nunggu isyak. Kalau orang laung azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang mayang ni. Itulah perangai. Kalau dah alim, dah pandai, tak apa.
Ini tak tahu lagi. Ain tak lepas, tak faham, tapi tak nak belajar. Duk rela sembang kedai kopi, kedai tom yam, kedai apa. Bukan tak boleh, boleh. Lepas tu bagi alasan tak ada masa nak belajar, tak ada waktu nak belajar. Padahal ada waktu, disalah gunakan. Lepas kuliah pergilah nak minum. Baik, kemudian menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafidh Abdul Rahman bin Umar Al-Ashfahani daripada Al-Hasan Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal, artinya mengangkatkan akan dia hadis ini oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita berusaha menjaga diri kita, khususnya isteri dan anak-anak kita, ahli keluarga kita, daripada penyakit dengki dan bercanding ni. Kena belajarlah. Belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf akan menceritakan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara nak mengubatinya. Yang kedua, bahawasanya benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba-Nya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan dia oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat secara bertolak daripada engkau, oleh dosa suka engkau itu. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atas nak mengubah tabiat pada kebanyakan kelakuan, kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Jadi tabiat ni memang payah nak ubah. Memang payah nak ubah tabiat kita. Kalau mengumpat nak ubah, memang tabiat dah lekat tabiat, tak boleh tak mengumpat, tinggal bersangka jahat, tak boleh tinggal berdengki, dah jadi tabiat. Jadi nak tinggalkan tu sangat-sangat payah, kecuali orang yang putus pendidikan hatinya daripada makhluk. Orang yang tak ada makhluk dalam hatinya, yang ada dalam hatinya hanya Allah, hanya akhirat. Makna nak kena bersungguh-sungguhlah berlawan, bermujahadah. Kalau tak, kita tak boleh nak membuang penyakit-penyakit yang dah jadi tabiat. Bahkan mengetahui ia akan yakin akan bahawasanya empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka, atau ada ia daripada isi syurga. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia itu. Herankan apabila nikmat tu ada pada orang, andai kata dia salah gunakan nikmat tu, itu urusan dia dengan Allah. Dialah yang akan diazab oleh Allah. Dengan sebab dia menyalahgunakan nikmat, tak berjangkit dosanya kepada kita. Jadi tak payah nak berdengki dengan orang yang dapat nikmat yang macam tu. Yang akan menjadi asbab kita diazab oleh Allah adalah dosa diri kita sendiri. Dosa diri kita sendiri. Kita tak boleh nak menyalahkan orang lain. Di hari kiamat besok kita tak boleh nak menyalahkan orang lain. Kenapa kita berdosa? Kita yang nak kena bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita dah tahu fahaman tu sesat, kita pergi ikut, tu salah kita. Yang dia dah tentu sesat lah, kita pergi ikut, tu salah kita. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada ia nisbah antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu kekasihnya hamba. Maka kasih ia Allah akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, dan kasih bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya Allah. Jadi kalau kita benar-benar kasih kepada Allah, kita kena kasih juga kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita benar-benar kasih kepada Allah, kita kena benci juga apa-apa perkara yang dibenci oleh Allah. Apa yang Allah benci, kita mesti benci. Apa kita mesti kasih. Itu adat percintaan seseorang hamba dengan Allah Ta'ala. Begitulah kelakuan dia. Apa yang Allah sayang, Allah kasih, dia sayang, dia kasih juga. Apa yang Allah benci, dia pun benci juga. Ini yang dinamakan kasih kerana Allah. Bab yang kelima pada menyatakan kikir. Apa kikir ni?
Kikir ni penyakit hati juga. Kalau kita bahasa kita panggil kedekut dah. Kikir ni makna kedekut ataupun bakhil. Bukan kikir alat tukang tu. Bukan tu. Itu tak ada masalah tu. Dan kasih akan harta. Kasih, bila sebut kasih, maknanya benda tu dah duduk dalam hati dia. Itu nama kasih dah. Ketahui olehmu hamba Allah bahawasanya kikir ataupun bakhil itu setengah daripada sebesar-besar yang makna perkara yang membinasakan. Jadi kita kena tahu penyakit bakhil kedekut ni membinasakan diri kita, bukan menguntungkan kita. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa man yuqa nafsih fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dan barang siapa dipelihara akan dia barang siapa akan kikir dirinya. Mana siapa-siapa yang Allah Ta'ala pelihara seseorang tu, bagi taufik kepada seseorang tu hingga dia tidak memiliki sifat kikir, sifat bakhil, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Orang yang akan mendapat kemenangan di hari kiamat besok adalah orang yang di atas tidak bersifat dengan kikir ataupun bakhil. Ada tempat haram bakhil, ada tempat wajib bakhil. Ada tempat bakhil dapat bakhil dapat pahala. Orang suruh kita belanja, orang suruh kita sponsor, orang suruh kita jadi sponsor program-program maksiat. Kita orang kaya, kita tak nak sponsor dia. Dia kata ya, tempat ni memang kena bakhil. Jangan jadi pemurah pula. Jangan jadi pemurah pula nak jadi sponsor program-program maksiat. Di situ tak nama pemurah, tu dapat dosa namanya. Jadi kalau macam tu kena bakhil, tak boleh bagi. Yang nama bakhil ni kita menahan harta kita daripada nak membelanjakan kepada perkara yang baik-baik. Itu namanya bakhil. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu, wahai orang yang bakhil, dekut dengan nikmat-nikmat Allah, jangan kamu sangka, jangan kamu perasan, jangan kamu merasakan sifat menahan harta tadi itu, bakhil itu, dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya, ia kebaikan bagi mereka itu. Jangan kamu sangka apabila kamu bersifat bakhil itu merupakan suatu kebaikan, satu kebajikan yang sangat-sangat banyak untuk kamu. Jangan kamu sangka macam tu. Jangan kamu menyangkakan apabila kamu bersifat bakhil, inilah yang menguntungkan aku. Jangan sangka macam tu. Bahkan kata Allah Ta'ala, ia bakhil ni kejahatan bagi mereka itu. Bahkan sifat bakhil ni adalah merupakan kejahatan, bukan kebaikan. Jadi kalau kita nakkan kebaikan, jangan bakhil. Jangan bakhil. Kalau bakhil, kita akan dapat kejahatan dunia, kejahatan akhirat, kebencian dunia. Manusia pun benci dengan kita, Allah pun benci dengan kita, fakir miskin pun benci dengan kita, jiran tetangga pun benci dengan kita kalau kita bakhil. Sedangkan kita orang yang berkemampuan, orang yang diluaskan harta oleh Allah. Artinya jangan menyangka mereka itu orang yang bakhil, akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu, bahkan sifat kikir itu kejahatan bagi mereka itu, selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia harta, Allah Ta'ala akan tukarkan harta-harta yang mereka bakhil tadi, Allah tukar akan menjadi kalung, menjadi rantai daripada api neraka pada leher mereka itu pada hari kiamat. Mereka akan dikalungkan dengan rantai daripada api neraka, yang mana harta-harta yang mereka bakhilkan tu Allah Ta'ala tukarkan jadi rantai daripada api neraka. Api neraka jangan buat main. Tak ada siapa yang
yang kuasa nak menahan daripada azab, siksaan, kepedihan api neraka ni. Sebab tu dekat dunia ni Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pelbagai jenis kesakitan, keazaban dan sebagainya supaya kita berfikir. Kena exhaust motor pun melompat dah kita. Tu exhaust dua ujung, bukan dekat piston dia. Exhaust tu dah ujung dah tuan-tuan. Kena betih kita, melekat dengan kulit-kulit jadi stiker kat situ. Kulit kita jadi stiker, melekat terus dekat exhaust. Panas pun melompat dah kita. Tak ada orang bila kena exhaust tu dia tahan dulu 5 minit. Oh panas juga rasa. Tak ada macam tu, melompat tuan-tuan. Itu kat exhaust hujung lah, belum kat piston dalam. Pun melompat dah kita. Ni api neraka tu. Azab dia, api yang ada atas dunia ni 60-70 kali ganda. Sangat-sangat hebat atas dunia ni. Apakah jenis api yang sangat panas atas dunia ni? 70 kali ganda daripada tu. Api neraka punya panas. Agak-agak kita tergamak sanggup kita. Kalau air dalam cerak tu, cerak kita berbunyi syit, kita buka dia punya tutup tu, togok. Kita tengok apa jadi. Luruh jantung-jantung semua. Cerak tu berasap berbunyi, jangan lengah-lengah, buka penutup dia, tonggang dalam leher, dalam mulut kita, tengok apa jadi. Azab api, azab air panah dalam neraka besok 70 kali ganda dahsyat daripada tu lagi. Adakah kita tertanggung? Adakah kita berani? Adakah kita mampu? Tidak sekali-kali. Orang yang kata mampu, orang yang kata tak heran, dia orang yang sombong, nafsu dia jahat. Dia kata aku tak heran, tu nafsu. Memang jenis melawan. Nafsu ni jenis melawan Tuhan. Dia memang jenis degil nafsu ni. Sebab tu sejahat-jahat benda yang menghalang kita buat ibadat adalah nafsu. Syaitan bawah sikit. Syaitan bawah sikit. Nafsu, dia jenis tak faham bahasa dia, nafsu ni. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala dah ciptakan dia, Allah Ta'ala tanya siapa kamu dan siapa aku, dia kata engkau, aku. Tu nafsu punya jahat. Dengan Tuhan pun dia melawan. Sebab itulah kalau orang dah dipengaruhi oleh nafsu, dia melawan. Kau cakap lah macam mana. Dia kata apa? Aku ada heran ke? Aku ada heran. Sikit-sikit dosa, sikit-sikit dosa, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Itu nafsu tu. Jahat, dia melawan. Ibun. Tapi dia jenis jahat, jenis sombong. Sebab tu dia kata aku tak heran. Padahal tak heran apa tu tadi. Melekat sekejap dekat exhaust, melompat dah kita. Tiba-tiba kata aku tak heran. Tak heran apa? Kalau heran jamahlah situ lama nak tengok. Togoklah air panas tu, masak-masak menggelegak tu, togok nak tengok kalau tahan. Tu sebab tu nafsu ni jahat. Dan bersabda alaihi wasallam, iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan akan kikir daripada kamu. Makna jangan duduk dekat. Jangan duduk dekat. Makna kalau kikir nak datang pada kita, kita kena lari. Dan kita jangan pergi dekat kikir tu, kena saling menjauhkan diri. Kalau kikir tu nak datang kat kita, kita kena lari. Dan kita jangan dekat dengan kikir, dengan sifat bakhil tu. Dan kerana hasilnya sebab apa Nabi suruh jauhkan diri kita daripada penyakit bakhil, binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Ada di kalangan umat yang Allah Ta'ala hancurkan, yang Allah Ta'ala binasakan dengan sebab penyakit kikirnya, penyakit bakhilnya. Itu Qarun tu contoh. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsih. Tiga perkara sebab bagi binasa. Jadi kalau kita buat benda tiga ni, pasti kita akan pasti kita akan binasa. Mana tahu pasti? Sebab Nabi yang bagi tahu. Nabi tak dusta dengan apa yang disabdakan. Kalau Nabi kata binasa, garanti binasa. Kalau Nabi kata bahagia, garanti bahagia. Dia tak menyalahi, sebab Rasul tidak bersifat
dusta. Apa yang Rasul sampaikan itulah hakikat perkara yang berlaku dan terjadi. Muafakat dengan nafsul amri. Apa yang Rasul khabar tu itulah hakikat yang nak dikhabarkan oleh Allah. Bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Jadi kalau kita buat benda ni pasti kita binasa. Tak ada seorang pun boleh selamatkan kita. Yang pertama, kikir yang diturun. Kikir yang diturunkan. Mana apabila timbul dalam hati kita perasaan nak menahan harta, contoh nak mengeluarkan zakat, contoh nak menolong, contoh kita tahan. Kita ikutkan, makna kita ikutkan. Makna kita akan binasa. Sepatutnya lawan. Jangan diikut yang ikut. Mana keinginan yang diikutkan, mana hawa nafsu yang dituruti maksudnya. Dia terdetik dalam hati oleh nafsu, kita turunkan. Imam Ghazali bagi tahu nafsu-nafsu ni dia takkan gemar melainkan kepada benda-benda yang boleh mendatangkan kebinasaan. Itu tabiat nafsu dah. Adapun benda yang baik di sisi Allah, di sisi agama, memang nafsu tak seronok, tak suka. Nafsu tak suka. Kita suka tak dengar orang marah-marah kita, nasihat-nasihat kita selalu? Suka? Suka? Bohong? Tak suka. Menyirap, panas. Tu cam lah tu benda baik. Benda baik lah tu. Duduk iktikaf dalam masjid, nafsu suka? Nafsu suka tak? Bohong. Nafsu tak suka. Nafsu tak suka. Bohong. Nafsu tak suka. Yang boleh duduk tu sebab lawan nafsu. Kalau turutkan nafsu, tak boleh nak iktikaf, tak boleh nak ngaji. Ngaji lama-lama, suka tak? Ngaji kuliah lama-lama, suka? Bohong. Tak ada mananya. Sebab tu kejap-kejap tengok jam. Nafsu tak suka. Tapi camlah bila nafsu tak suka, benda tu baik. Tengok handphone daripada dia punya bateri 100% sampai habis, seronok tak? Seronok. Kalau tak seronok, bohong. Main handphone semua lama seronok. Bohong. Tu nak menunjukkan benda tu tak baik. Benda tu tak baik. Tu Imam Ghazali ajar dah cara-cara nak mengecam benda baik ataupun benda tak baik. Itu di antaralah, ada lagi tempat-tempat lain nak kena telik. Itu di antaranya. Kalau seronok aja tu, macam benda tak elok. Kita campur gaul bebas laki perempuan, seronok tak? Seronok. Menunjukkan benda jahat. Menunjukkan benda jahat tu. Borak makna kalau dalam Facebook, dalam mana kita komen bebas-bebas, seronok-seronok laki perempuan, seronok tak? Menunjukkan benda tu tak baik. Dia senang je nak cam. Kalau benda baik, nafsu tak seronok. Tapi kalau baik, nafsu seronok je. Tu cam benda tak baik dah tu. Di antara dah. Kemudian yang ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Apa maksud perkenan seorang akan diri? Makna kita puas hati dengan diri kita sendiri. Kita puas hati, berasa kita dah baik, kita berasa hati dah bersih, kita berasa tak ada dosa, kita berasa sembahyang dah sempurna, kita berasa dah banyak ilmu, kita berasa tak ada maksiat. Jadi itu nama redha dengan diri sendiri, puas hati dengan diri sendiri. Jadi puas hati. Bila puas hati dengan diri sendiri, tak ada ilmu aku dah ada dah. Dia senang hati dia, puas hati, redha dengan diri sendiri. Walhal hakikatnya diri kita masih lagi jauh dengan Allah. Hatinya penuh dosa, penuh maksiat. Akidahnya entah ke mana hala tak tahu. Istinja pun tak tahu, mandi wajib pun tak tahu, rukun sembahyang pun berterabur habis. Aurat pun tutup tak sempurna lagi, anak bini tak cara agama. Tapi puas hati dah. Tu redha dengan diri sendiri, benda yang membinasakan kita. Jadi jangan pernah redha dengan diri sendiri. Jangan pernah puas hati dengan diri sendiri. Kita selalu tak puas hati dengan orang.
Kita selalu tak puas hati dengan orang, dengan diri sendiri puas hati je kita. Betul? Betul? Tak ada orang lain bijak ni lah di jemaah sini. Kita selalu puas hati dengan orang, kita tak puas hati. Dengan diri sendiri kita puas hati, padahal diri kita jauh lagi, banyak dosa, banyak maksiat, tak ada ilmu, amal banyak salah, dosa buat hari-hari. Tapi puas hati kita dengan orang, kita tak puas hati. Dosa orang tu, dosa orang ini, apa maksiat orang tu buat hari ni. Padahal diri kita sendiri tak pernah nak periksa. Sebab apa? Puas dah puas hati dah, aku dah baik dah, buat apa nak teropong ni. Orang lain tak baik, ni yang aku nak teropong. Tu sifat kecelaan. Dan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhilin. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah, orang yang bersifat pemurah ni dia bagi benda lebih daripada qadar wajib. Contoh, kalau nafkah bini dia satu hari, anak bini dia RM30, dia bagi tu RM30 5 sen. Dia dah kata pemurah sebab dia dah bagi qadar lebih daripada qadar yang wajib. Dia pemurah dah tu. Orang datang minta derma, satu resit ni kata RM10, dia bagi RM30, pemurah. Kalau dia bagi ngam-ngam, tu maknanya nak bagi bakhil tak boleh, sebab dia tidak pemurah. Dia tidak pemurah. Gajinya 2, 3, 400 ringgit sehari, dia bagi bini dia RM10 dia sehari. Ataupun dia bagi RM30 saja. Tuntutan nafkah dia, tapi namanya sebab apa? Mengaibkan, tak padan dengan keluasan rezeki yang Allah bagi. Contoh, dia jutawan, dia hartawan, orang datang derma bagi RM1 je, macam Haji Bakhil. Tu tu mengaibkan dia. Itu bakhil, itu memang bakhil, itu bukan mengaibkan, itu bakhil. Sepatut orang tu minta derma, dia bagi paling tidak RM80,000 sebulan. Paling tidak dia bagi 500-600, baru padan dengan rezeki yang ada pada dia. Ni dah dia bagi sama dengan orang yang gaji RM20 sehari, padahal gaji dia 300-400 sehari. Dia bagi derma sama macam orang yang RM20 gaji sehari. Itu mengaibkan namanya. Nak kata bakhil tak boleh, mengaibkan, tak padan. Boleh benda-benda membazir, boleh benda membazir, benda sia-sia, boleh belanjakan ratus-ratus ribu. Orang nak datang minta derma untuk akhirat, bagi RM2-3 je. Tak padan. Tu. Jadi orang yang pemurah ni hampir Allah Ta'ala. Ni ayat mutasyabihat lah ni. Hampir dengan kasih sayang Allah, hampir dengan rahmat Allah, hampir dengan redha Allah. Bukan hampir makna hampir berdekat ni. Lagi pula hampir ia daripada manusia. Hampir hati manusia pun dekat dengan dia, manusia pun suka. Bukan saja Allah Ta'ala redha dengan dia, manusia pun kasih dengan dia juga, manusia pun redha juga dengan dia, seronok juga dengan dia. Lagi pula hampir ia daripada syurga. Jadi orang pemurah ni hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan makhluk, dekat dengan syurga. Dan jauh ia orang yang pemurah ni daripada api neraka. Ini dengan sebab sifat pemurah je. Kalau dia orang semayang, lebih-lebih lagi dahlah sembahyang, dahlah alim, pemurah ni tak boleh nak lawan dah. Tapi dia pemurah 2,000 punya pemurah, tapi tak sembahyang, tak dapat apa-apa. Kirim salam lah. Orang minta RM50, dia bagi RM200-300, pemurah, tapi tak sembahyang, tak dapat apa-apa pun, habuk pun tak dapat. Cuma dapat panggilan saja. Orang puji, kata bagus, pahala tak dapat sebab tak
sembahyang. Sebab tu rugi sangat orang yang pemurah tapi tidak mendirikan sembahyang. Rugi. Tengok banyak kadang-kadang orang zaman sekarang ni banyak pemurah, derma sini, derma sana, kumpulan ni buat kumpulan, kumpul duit pi bagi orang miskin, yang ni buat kumpulan, kumpul duit bagi orang anak yatim, yang ni kumpul bagi tolong sekolah agama. Bagus tak? Tapi yang tak sembahyang, sia-sia sahaja. Cuma orang komen bagus, orang dapat komen like je lah. Like and share je lah dapat, pahala tak dapat. Sebab Tuan empunya diri tadi tidak sembahyang. Jadi ada syarat amal kita tu nak diberi pahala. Bukan asalkan buat dapat pahala dah. Dia ada syarat-syarat yang lain. Buatlah pemurah macam mana pun, tak solat tak dapat apa daripada apa yang kita derma kata. Allah gantungkan pahala sampai dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat, dia mendirikan solat, barulah Allah Ta'ala pulangkan pahala itu pada diri dia. Jadi kalau dia nak pahala yang dia dah buat dengan amal dia, maka dia kenalah bertaubat daripada dosa tidak sembahyang dan syarat dan rukun-rukun yang betul. Dia kena belajar sembahyang, barulah Allah bagi pahala. Kalau tak, sampai mati tak dapat pahala. Sebab pernah je buat ibadat. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia lah. Sebab apa rugi dunia? Allah dah bagi dia modal, iaitu umur. Sepatutnya dengan umur yang sebanyak tu dia boleh mengumpulkan banyak pahala. Tapi dengan umur yang sebanyak tu tak ada sikit pun pahala yang boleh dibawa ke alam akhirat. Ni kata rugi akhirat. Buang masa je hidup 70 tahun, 80 tahun, tapi sikit pun pahala tak boleh bawa dalam lubang kubur. Sebab ditipu daya dengan hawa nafsu, syaitan, rosak amal ibadah. Jadi rugi. Umur 70 tahun tapi tak ada pahala. Sebab tu maksud berkat umur ni bukan panjang. Bukan maksud umur berkat ni umur itu dengan amal yang soleh. Itu itu yang dimaksudkan dengan berkat pada umur. Orang tu umur dia 30 tahun je tapi pahala amal ibadat masya-Allah tabarakallah. Ibarat macam hidup beratus tahun. Yang tu umur 100 tahun umur dia, pahala amal tak ada langsung. Makna tak ada berkat pada umur dia. Jadi panjang umur, nombor pada umur 60, 70, 80 itu kan keberkatan dia. Nak menunjukkan keberkatan umur tadi, masa tadi, waktu tadi, adakah diisi dengan amal soleh ataupun diisi dengan amal yang toleh, amal yang jahat. Samalah macam harta kekayaan. Kaya belum tentu berkat lagi. Nak tahu berkat tak berkat, makin kaya, makin mewah, makin dekat dengan agama, makin dekat dengan itu tanda rezeki dia berkat. Kekayaan itu ada berkat. Tapi makin kaya, makin banyak projek, makin sembahyang, makin tak mengaji, makin terdedah kepada benda-benda maksiat, menunjukkan tidak ada berkat pada rezeki dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita rezeki yang berkat lagi luas. Amin. Dan orang yang kikir, mana orang yang bakhil, jauh ia daripada Allah Ta'ala. Orang yang bakhil ni, orang yang kedekut ni, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah. Lagi pula jauh ia daripada manusia. Manusia pun benci dengan dia, manusia pun tak suka dengan dia. Lagi pula jauh ia daripada syurga. Jauh daripada syurga, lagi hampir ia daripada api neraka. Orang bakhil ni dekat dengan neraka, jauh dengan syurga. Dan kita pilihlah nak yang mana. Kita masing-masing boleh buat pilihan. Pilihlah mana-mana. Tapi ingat, kitalah yang dapat akibat daripada apa yang kita tanggung akibat dia. Kita pilih syurga, kita akan dapat akibat dia, iaitu nikmat. Kita pilih neraka, kita dapat juga dia punya balasan dia, iaitu azab, siksaan. Pilihlah mana-mana. Masa kita cerdik nak pilih neraka, pilih ya.
Kita berasa kita cerdik nak pilih syurga, pilihlah. Masing-masing Allah Ta'ala dah bagi akal kewarasan, tahu mana tempat seronok, mana tempat yang azab, mana tempat senang, mana tempat susah. Allah Ta'ala dah bagi kita waras. Kalau pilih bagi tunjuk depan mata kita, nak api ke nak air, pilih ya. Orang cerdik dipilih mana? Orang cerdik dah tentulah dipilih air. Orang bodoh dah tentulah pilih apa. Tu kita bila buat dosa, kita ni bodoh sebenarnya. Kita bukan orang cerdik, kena ngakulah bodoh kita. Kita ni orang bodoh sebab ada akal guna buat maksiat. Tak payahlah kita nak ngaku cerdik sangat. Orang cerdik ni dia gunakan akal untuk mentaati Allah. Orang bodoh dia gunakan akal untuk buat maksiat. Walaupun dia ada pelajaran tinggi, walaupun dia ada PhD, dia ada master, dia ada doktor, tapi gunakan akal untuk buat benda yang dilarang oleh Allah. Hakikatnya dia orang yang bodoh di sisi Allah. Dan yang jahil, yang pemurah, orang tu jahil tapi dia pemurah, lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang mengerjakan ibadah yang kikir. Mengaji kuat, mengajar kuat, sembahyang jemaah tak tinggal, apa lagi qiyamul lail, tapi bakhil. Allah benci dia. Allah benci dia. Walaupun dia qiyamul lail punya kaki, ahli sembahyang jemaahnya kaki, mengajarnya kaki, tapi kikir, bakhil, Allah benci dia. Allah lebih kasih orang jahil yang pemurah itu lagi. Dan dikendaki dengan hampir daripada Allah ni, hampir daripada rahmatnya. Zat, kalau hampir daripada kerana zat Allah dia diukur dengan jarak, dia bukan jisim. Kita bukan set-set puak-puak mujassimah, bukan. Dan dikendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Orang yang pemurah ni dekat dengan pahala, makna dapat pahala banyak. Hampir dengan pahala, dapat pahala maksudnya. Dan dikendaki dengan hampir daripada manusia. Apa maksud orang yang pemurah ni? Hampir daripada manusia, dengan makna kasih mereka itu manusia dia. Manusia pun sayang dia, manusia pun akan selalu mendoakan dia. Dia pemurah. Orang pakai miskin pun senang hati dengan dia. Orang pakai miskin pun tak ada susah hati, tak ada sakit hati dengan dia, sebab orang pakai miskin pun dapat hak-hak dia daripada orang kaya-kaya tadi tu. Selalu didoakan orang miskin, selalu orang-orang kaya yang pemurah. Tambahkan rezekinya, berkatkan rezekinya, panjangkan umur. Orang miskin suka seronok. Tapi kalau kaya, pi bakhil, menyakitkan hati orang pakai miskin. Orang benci. Dan dikendaki dengan hampir daripada syurga, diangkat hijab antaranya dan antara syurga. Makna Allah Ta'ala akan angkat benda-benda yang menghalang di antara dia dengan syurga. Tak ada penghalang dah. Makna kinayah daripada mudah benda yang menghalang dia. Dan dikendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala, iaitu jauh daripada rahmatnya dan jauh daripada pahalanya. Dan dikendaki dengan jauh daripada manusia, dengan makna benci mereka itu manusia akan orang yang bakhil tadi, yang kikir. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya dan antara syurga itu, makna payah nak masuk syurga. Orang bakhil ni payah nak masuk syurga sebab banyak hijab, maknanya banyak benda yang menghalang. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal ni makna punca. Kenapa boleh terbit penyakit bakhil dalam diri kita? Jadi kita kena tahulah. Macam nak tahu penyakit zahir, kita pergi hospital, nak cek apa sakit kita. Doktor pun bagi tahu awak sakit sekian. Kita pun tanya, kenapa boleh saya kena penyakit ni? Punca dia. Dia kata punca dia. Punca dia. Jadi kikir ni ada juga. Kikir ni jadi penyakit, ada punca dia. Apa sebab dia yang kita boleh berpenyakit kikir ni? Jadi bila dah tahu puncanya, cari ubat untuk buang punca tadi. Macam orang kencing manis, dah tahu punca dia gula. Contoh doktor kata gula, maka kurangkan gula. InsyaAllah selamatlah dia. Ataupun boleh kawal kencing manis dia tadi tu, sebab dah tahu punca. Kalau kita tak tahu apa punca, macam mana kita nak sembuhkan? Nak cari ubat macam mana? Kita pun tak tahu apa punca penyakit bakhil. Ni ulama bagi tahu dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya asalnya, dan ketahui olehmu bahawa yakni punca bagi penyakit kikir itu
Punca dia apa? Kasih akan harta. Kasih akan harta. Kasih tak bertempat nama dia. Sehingga dibimbang nak belanjakan hartanya kepada jalan yang memberi faedah selepas daripada mati. Padahal bila dia bagi itu bukan dia rugi, dia bagi itu dia sebenarnya berlipat kali untung daripada nilai yang dia keluarkan. Sebab Allah Ta'ala akan lipat kali gandakan dengan jumlah, dengan nilai yang dia bagi. Jadi ikut qadar lah. Orang kaya sedekah cara kaya, orang sederhana sedekah cara sederhana, orang miskin dia sedekah cara miskin. Dia pendapatan dia RM20 sehari, dia sedekah RM2, kira besar lah tu sisi dia. Jangan kita pelekeh apa barang RM2. Makna pada dia besar lah tu, sebab pendapatan dia RM20 je sehari. Kalau kita pendapatan 400-500 sehari baru orang yang 500-600 sehari duit dia dapat, makna tidak-tidaknya RM50, RM60, baru dah nampak sikit padan dengan rezeki yang dia dapat. Jadi yang miskin sedekah jadi miskin seposen dia mampu nak bagi. Tu pun berat sebenarnya bagi diri dia. Sayang seposen tu tapi dia bagi juga sebab dia nak bersedekah, nak pahala juga. Besar di sisi besar sisi Allah. Pada kita yang mewah kita kata apa barang seposen. Tapi kita tak tahu Tuhan mempunyai diri. Macam mana kita tak tahu perbelanjaan dia macam mana. Besarlah nisbah di sisi Allah. Allah bukan kira nilai keikhlasan dalam hati dia nak bagi 1 juta pun tak ikhlas, tak ada apa harga sisi Tuhan. Bagi dengan sebab nak sombong, bagi dengan sebab nak masyhur, supaya orang kenal. Jadi punca dia kasih akan harta, dan ia kasih yang dicela yakni oleh Allah, bukan dicela oleh nafsu. Nafsu suka kita tahan harta ni. Makna tahan harta kikir ni sifat yang dicintai oleh nafsu, tapi yang dicela oleh Allah. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta. Orang yang tiada harta, tiada nyata kikirnya. Orang yang tak ada harta tak nampak dia punya bakhil, dia tak nampak. Daripada dengan menahan daripada umpama sedekah. Kita tak nampak lah sebab dia tak ada benda yang nak disedekahkan. Jadi tak nampak dia punya bakhil dia tu. Yang nampak bakhil ni orang yang ada harta. Orang tak ada harta tak nampak lah dia bakhil. Nak sedekah macam mana? Nak kata dia bakhil apa? Dia pun tak ada apa nak disedekahkan contoh. Tetapi nyata ia dengan kasihnya harta. Tapi walaupun dia kata miskin, tapi hatinya kasihkan harta. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Banyak orang pemurah, tapi hakikatnya dia ni orang yang kasihkan harta. Macam mana kita nak tahu orang tu pemurah tapi dia tu kasihkan harta? Maka murah dia jadi pemurah tadi dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Makna dia nakkan imbuhan dunia. Jadi dia bagi tadi tu bukan bagi saja tu. Dia bagi 1,000, dia bagi 200,000, dia bagi 50,000, bukan bagi saja dah. Ada benda dunia yang dia nak. Itu menunjukkan kasih dia akan harta. Dia kasih akan harta sebab dia tak nak tujuan dunia. Kalau dia tak kasihkan harta, dia bagi mengharapkan apa-apa habuan dunia. Ini dia bagi, tapi dengan syarat dalam hati dia, supaya dia dipanggil orang yang pemurah, supaya orang tahu dia pemurah, supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Mana Allah cela juga walau pemurah macam tu, bagi duit tak berkira, ternanti-nanti orang puji kita. Dicela juga oleh Allah pemurah macam tu. Dah, kalau macam tu tak payahlah bersedekah dah. Kena bersedekah dah. Lepas tu bertaubat kepada Allah daripada niat yang tak. Kalau nak nanti ikhlas, sedekah lah jawab. Tunggu ikhlas lah nanti sedekah. Jawabnya memang tak sedekah lah kita.
Sedekah aja dengan tak ikhlas tu. Sedekah aja, bagi dia dalam keadaan hati merungut-rungut tadi, bagi je. Bagi. Tak ikhlas pun bagi juga. Tak ikhlas, bertaubat kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Ya Allah, aku mengaku bersalah. Tadi aku bersedekah tu, aku nak tujuan aku supaya dihormati, supaya disanjungi, supaya disebut-sebut nama aku. Aku bertaubat. Allah ampunkanlah dosa kalau betul taubat. Pahala sedekah dapat, taubatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita nak menahan sedekah daripada sebab tak ikhlas, jawabnya sampai bila pun nak bersedekah. Nak tunggu ikhlas datang, jawabnya wallahu alam entah bila yang nama ikhlas tu nak datang. Samalah macam orang, saya bukan tak nak pergi ke surau belajar. Apa guna kalau saya pergi ke surau tapi hati saya tak ikhlas nak mengaji? Betul lah dia cakap. Betul lah dia cakap, tapi salah. Ada orang pernah cakap gitu, Ustaz, saya bukan tak nak pergi surau ni, tapi hati saya belum nak ikhlas nak pergi belajar. Ada berasa macam nak menunjuk-nunjuk orang macam ni. Apa guna saya nak pergi belajar kalau hati saya macam ni? Saya akan dulu. Mana boleh, belajar ni wajib, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Nak ni jangan nanti ikhlas. Tak ikhlas pun kena buat. Sembahyang tak ikhlas pun kena sembahyang. Ni sama macam masalah khusyuk dah ni. Tak khusyuk tak sembahyang. Ni samalah, tak ikhlas tak sembahyang. Adik-adik beradik sepupu sepepat tu boleh duduk serumah. Dia boleh duduk serumah dengan yang kata tak khusyuk tak payah sembahyang. Tak khusyuk apa faedah sembahyang? Sembahyang je tak khusyuk pun wajib sembahyang. Tak ikhlas pun pergi mengaji. Dengan mengaji dengan belajar tu nanti insya-Allah yang tak ikhlas jadi ikhlas, yang tak khusyuk jadi khusyuk insya-Allah dengan ilmu. Khusyuk ni bukan boleh beli. Khusyuk boleh beli. Kalau boleh beli, orang kaya lah dulu yang khusyuk. Orang kaya lah dulu yang ikhlas. Dia nak kena beli khusyuk ni, sabar, khusyuk, sabar, apa lagi? Sangka baik dan sebagainya, nak kena beli. Nak dapatkan ni dengan ilmu, baru ada harapan. Kalau tak nak belajar, tak dapatlah benda-benda tu, angan-angan sajalah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarat, kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Jadi kasih akan harta tu melupakan dia daripada mengingati Allah, menjadi asbab dia buat ibadat tak ikhlas. Maknanya kalau dia buat pun ada tujuan dunia yang dia nak. Kalau orang tak puji, kalau orang tak tahu, dia tak nak sedekah. Buat dia sayang tadi. Sia-sia aku bagi ni, sia-sia aku bagi 200 300 ringgit, orang tak ada nak puji aku. Tu bagi saja ada habuan sebab dia sayang tadi tu. Sebab dia sayang, dia takkan lepaskan, melainkan dia dapat imbuhan dunia juga. Setidak-tidak orang kata baguslah awak ni, pemurah orangnya. Baru ikhlas dia datang. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Kasih akan dunia ni memalingkan hati kepada dunia, membelakangkan akhirat. Bila hatinya dah berpaling kepada dunia, dengan sendiri akhirat dibelakangkan. Hati kita ni kena ada akhirat, dunia duduk belakang. Ni dah hati dengan sendiri membelakangkan, meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia, jadi lebih kuat lagi ikatan dengan dunia, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Ni yang jadi risau nak mati ni. Risau nak mati, habislah reta banyak ni aku akan tinggalkan ni, macam mana nak mati ni, janganlah mati ni, pangkat jawatan ni, seronok dapat pangkat jawatan tinggi ni, harta mudah nak kumpul, mudah nak berlumba-lumba dengan orang-orang lain. Ni nak mati macam mana ni, sayanglah nak tinggal benda-benda. Dia jadi macam tu. Kalau hati dah, kalau dunia ni dah penuh dengan kalau hati ni dah penuh dengan dunia, dia lagi risau nak mati, dia lagi takut nak mati, dia lagi bencikan kematian. Tapi orang yang kasihkan akhirat, orang yang bencikan dunia, dia kasih, dia seronok nak mati. Tengok macam wali-waliullah tu, tak tunggu kematian.
Tak sabar nak menunggu kematian sebab dia nak bertemu dengan kekasihnya iaitu Allah. Tak sabar nak bertemu dengan Allah. Dah tak boleh bertemu dengan Allah melainkan kena jumpa kematian. Tak boleh nak masuk syurga, tak dapat nikmat syurga, tak dapat nikmat kubur melainkan dengan kematian. Sebab tu dia tak sabar nak nunggu mati. Kita jangan ni, kita kena minta panjang umur. Sebab amal ibadat kita belum sempurna. Banyak Allah minta Allah panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita supaya kita nak jadikan modal umur ni, nak belajar sebanyak mungkin, nak memahami ilmu agama sebanyak mungkin, nak beramal dengan itu niat nak minta panjang umur sebab tu. Bukan minta panjang umur sebab nak kumpul harta. Kalau minta panjang umur sebab nak kumpul harta, belum sampai target lagi. Dia target sebelum mati, kalau dia mati dia nak tinggalkan 3 juta. Ni baru ada RM50 dalam akaun dia. Jadi minta panjang umur ya Allah. Dalam akaun RM50. Target sebelum mati nak tinggalkan tu anak bini 50 juta. Panjangkanlah umur. Kalau tu niat, maknanya dicela oleh Allah. Tapi kalau niat nak panjang amal ibadah, nak bersihkan hati, nak mantapkan akidah, nak jadi orang soleh-solehah, dengan harapan supaya balik bertemu Allah dalam keadaan hamba yang diredha, yang diterima oleh Allah, itu tak apa. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang mana-mana mereka yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makna wahai orang-orang yang dalam hatinya yakin percaya adanya Allah, adanya Rasul, adanya hari kiamat dan sebagainya, adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan. Wahai orang yang beriman, jangan lalaikan akan kamu, maksudnya jangan dilalaikan akan kamu oleh, atau jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Jangan kita lalai daripada membuat persiapan diri nak balik bertemu Allah. Jangan asbab dek harta, asbab duit, asbab kerja, kita nak membuat persiapan diri nak bertemu Allah. Leka terlupa nak baiki sembahyang, leka dengan kerja terlupa nak baiki akidah, leka dengan jawatan lupa nak baiki hati. Duk leka dengan harta. Pagi petang siang malam kerja. Sembahyang tak betul-betul lagi. Umur dah banyak dah. Mandi wajib pun tak tahu lagi. Anak 80 orang dah. Mandi wajib tak erti lagi. Dah tak ada. Duduk lepak dengan kedai kopi kat kawan-kawan tak je nak sembang. Tengah on teh tarik satu. Nescafe tarik satu. Sambil-sambil nak sembang bermula mandi wajib itu. Tak ada orang duk sembang macam tu kat kedai kopi. Nak sembang macam tu kat ni masjid surau. Dah tak ada masa. Kuliah maghrib tak dapat datang, kuliah lepas isyak tak boleh datang, kuliah zuhur tak boleh datang, kuliah subuh tak boleh datang, kuliah Sabtu Ahad tak boleh datang, Isnin Khamis tak boleh datang, Rabu Selasa tak boleh datang. Tak boleh datang semua. Ada tak sedar-sedar umur dah berapa tahun dah. Yang tak kahwin dah kahwin, yang dah kahwin tak ada anak dah ada anak, dah ada anak, daripada tak ada anak dah ada, daripada anak seorang dah 5. Tak sempat lagi nak belajar mandi janabah. Apa? Dilekakan. Nafsu syaitan ni membisikkan dalam hati supaya kita seronok duk cari rezeki, cari nafkah ni. Yang ni biar dulu. Memang cari nafkah ni benda disuruh oleh Allah. Inilah kata ulama, syaitan nafsu ni ada kala bukan dia menyuruh kita buat dosa saja, ada kala dia suruh kita buat, dia nak melekakan kita daripada tanggungjawab yang lebih besar daripada tu. Dia hasut kita cari rezeki, kerja, cari rezeki ni wajib kan, ada anak bini kan, nak besarkan anak kan, nak sekolahkan anak kan, kerja. Dia pun hasut, kita pun seronok, betul kerja, aku bukan buat dosa, buat maksiat, aku bekerja. Bekerja pagi petang siang malam, bekerja kepala, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Terlupa nak beki sembahyang, lupa nak pergi belajar ilmu yang wajib tentang sembahyang, ilmu yang wajib tentang akidah, ilmu yang wajib tentang ikhlas dan sebagainya, ilmu yang wajib tentang Quran, tinggal benda ni. Padahal benda ni wajib juga.
Dia lekakan kita buat benda wajib yang ni supaya kita tertinggal benda yang lebih wajib. Dia lekakan kita daripada benda yang afdal supaya kita tertinggal benda daripada tu. Sebab tu kita ni mujurlah tuan-tuan. Allah Ta'ala dekatkan kita dengan kawan-kawan yang ada mengingatkan, ada menasihatkan. Jadi majlis-majlis ilmu ni sebenarnya adalah teguran daripada Allah untuk hati-hati kita ni yang leka, yang lupa, yang lalai dengan harta, dengan anak bini. Memang sayang anak bini, tapi sayangkan anak bini sampai diri kita ni besok diazab oleh Allah. Siapa tak sayang anak bini? Sayang. Apa tak sayang? Lautan api dia boleh redak, bara pun dia sanggup telan. Jangan main-main. Bara sanggup dia telan. Bara sanggup dia telan. Dia tarik panas-panas tak sanggup pula dia ni. Tiup dulu. Panas. Tahu panas pula. Tapi dia punya kata-kata pujangga dia. Lautan api, abang akan renang demi cintamu. Demi cinta. Jadi jangan jadi lilin, bakar diri sebab nak nerangkan orang lain. Jangan bakar diri sebab nak memudahkan orang lain. Nak bagi kesenangan pada anak bini dalam hal dunia, kita semayang tak betul, kita akidah tak betul, kita ikhlas tak betul, dalam kubur kita diazab oleh Allah, anak bini seronok dengan harta benda yang kita tinggalkan. Cerdik ke tak cerdik? Tuan-tuan, jawab le. Bukan kena tangkap pun tanya lagu tu. Kita susah payah kerja 24 jam tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sampai tak sempat nak belajar, sempat nak tahu syarat sah sembahyang, rukun qauli, rukun fi'li, masbuk muafiq, akidah ahli sunnah wal jamaah, ikhlas apa benda, tak sempat nak ambil tahu. Padahal benda ni wajib bagi diri kita. Bukan bini ataupun anak sibuk, kan? Sampai kita tak ada masa nak membaiki akhirat kita. Lah bila mati kita diazab oleh Allah dalam kubur. Anak bini dah tentu senang dah kita tinggalkan, getah banyak. Baju baru kita beli dalam plastik, sempat kita pakai, suami baru dia pakai. Sungguh. Jadi cerdik ke tidak? Tak cerdik. Jadi berpada-pada. Memanglah waktu bercinta dia sumpah tak kahwin lain, berbohong tu semua tak boleh percaya tuan-tuan. Tak boleh percaya tu. Dengar boleh. Sebab tu kalau bini kita tanya, abang kalau saya mati besok abang kahwin tak? Kau tak mati pun aku nak kahwin dah ni. Jawab tu. Tak payah nak jujur sangat. Abang tak kahwin, abang sayang, bohong tak ya. Yang bini pun kalau suami tanya, kalau abang mati kau kahwin tak? Kahwin lah kot insya-Allah. Tapi ada yang setia. Perempuan ni dia tak sama macam lelaki. Lelaki kalau dia ada 4 bini, 4-4 dalam syurga. Kalau 4-4 tu soleh-soleh bertakwa. Kalau soal perempuan, kalau dia ada 10 orang untuk lelaki, 10 orang untuk lelaki, kahwin dengan dia seminggu meninggal. Lepas pantang, lepas hedah kahwin lagi, seminggu meninggal, 2 orang lah. Kat 10 orang untuk lelaki ni. Mana satu lelaki yang akan menemani dia dalam syurga besok? Ada ulama kata yang paling soleh di kalangan ramai-ramai, ada yang mengatakan yang paling akhir sekali. Macam tu. Okey, dah nak habis dah. Mana tempat berhenti? Jadi jangan melalaikan, jangan lalai. Allah Ta'ala tak melarang kita berharta, Allah tak melarang kita bekerja, tapi jangan lalai. Sebab kita yang akan menyesal besok. Yang hidup dia akan teruskan kehidupan dia dengan kehidupan kita yang nak ada janji tu soal mungkar nakir tu, nak jawab tentang sembahyang, tentang iman, tentang Islam. Sebab yang nak menjawab tu amal kita, bukan diri kita. Amal kita yang nak jawab. Dah waktu hidup tak ada sempat nak beramal, kalau beramal pun salah sebab tak ada masa nak belajar. Siapa yang nak nolong jawab tu? Anak bini kalau kita boleh panggil pun, kalau Ta'ala benarkan, kau pergilah balik kejap, panggil anak bini sesiapa yang boleh volunteer tolong jawab. Tak sanggup dia nak tolong jawab. Itu bersumpah akan main lagi. Nak sehidup semati. Kalau sehidup semati, gilah teman lakimu tu. Tu lang kubur. Buat apa ikut sekali nak tolong jawab soalan. Tak ada siapa. Tanam.
mati cepat-cepat telefon, mam, laki mati dah, besok ke bumi lepas subuh selalu. Lepas subuh tanam. Tak payah nak lewat-lewat nanti mayat jadi busuk. Pernah cari harta benda, cari nafkah bagi senang hidup dia, bila mati dia suruh tanam cepat je. Kita sampai tak semayang. Tu kata tadi tak cerdik. Kita sampai tak semayang, sampai tak pergi mengaji, sampai tak tahu hukum hakam, tak tahu halal haram, sebab dek dia bila kita mati, mam, pukul berapa nak ke bumi? Paling awal lah. Paling awal. Dia tak kata mam tunggulah seminggu dulu nak buat, nak buat tengok-tengok dulu seminggu. Jangan tanam dulu. Nak tengok sayang, banyak korban dah ni. Disuruh tanam secepat mungkin. Jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Anak bini. Bagi isteri, suami dia fitnah bagi diri dia. Apa maksud fitnah? Ujian bagi diri dia. Ada orang yang dapat suami yang soleh, alhamdulillah. Ada orang yang dapat suami yang toleh. Dia kena bersabar, dia kena meneruskan ketaatan dia kepada Allah walaupun suami ini bukan orang yang soleh. Dia kena jadi isteri yang solehah, kena tunaikan tanggungjawab dengan Allah dan Rasul, tanggungjawab dia dengan suami dia, selagi maknanya suruhan, perintah, ajakan suami dia itu tidak melanggar syariat, dia kena taat. Dia kena taat dengan suami dia walaupun suami dia bukan orang yang baik. Sebab siapa yang buat amal baik, syurga bagi diri dia lah. Jadi jangan ada isteri, anak-anak kita sampai tak ada masa nak pergi belajar. Jangan. Jadi kena hadkan waktu kerja kita, kena buat jadual belajar supaya kita boleh belajar. Apa tujuan belajar? Sebab nak membetulkan amal. Kerana mustahil amal nak betul dengan tidak belajar. Dan jangan melalaikan akan kamu sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Menyebut makna mengingati Allah, dengan makna menyebut dengan lidah, mengingat dengan hati, serta menunaikan apa yang diperintah oleh Allah. Tu maksud zikrullah. Bukan semata-mata duduk sebut lepas subuh sebut Allah zuhur, masuk zuhur tak semayang, Allah, masuk asar tak semayang, Allah maghrib tak semayang, majlis ilmu tak datang. Dia kata tak apalah, aku dah mengingati Allah dah. Dia ingat macam tu. Ingat ni makna akal hati Allah, lidahnya selalu sebut, kemudian dalam masa sama buat yang disuruh oleh Allah, tinggal yang dilarang oleh Allah, zahir dan batin. Itu maksud zikrullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa 'ilmuhu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahla ahli kutri musa wa dzakar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.